Okey, Assalamualaikum guys. Salam 2 Ramadan. InsyaAllah semoga amalan kita dimudahkan rezeki. Bertemu kembali dalam Rahman Azari Production. Okey, hari ni saya nak cerita sikit pasal saya terbaca dekat Mstar Online ni. Tadi baca Instagram tengok dia punya story tu, ada baca-baca lah. Ada satu story ni saya terbaca news ni. Ni memang news yang nak cakap macam mana lah. Baca news ni rasa macam aduh geram lu ada kan. Kat dia lah, dia pasal murid dengan guru ni. Okay, sekarang ni dalam PKP kan. So kita faham lah semua PKP, semua duduk di rumah. So semua kerja. So guru-guru ni, sebab saya cakap ni sebab isteri saya pun seorang guru juga. So saya tengok lah apa yang dia buat setiap hari. So guru ni sebenarnya dia diberi tugasan untuk tidak macam mana cakap, dia tak akan biarkan murid-murid dia macam tu kan. So dia akan bagi tugasan. Setiap hari dia akan macam ada waktu-waktu dia tahu. Ada waktu-waktu dia nak bagi kerja kat murid. Maknanya macam bini saya ni dia ajar bahasa Melayu dan bahasa Arab. So dia ada hari dia bagi kerja dekat murid dia. So dia guru setiap sekolah dia ada sistem dia sendirilah, dia adjust kan. So jadi ini saya terbaca dekat ni lah Ustaz Ulan. Ni tajuk dia, sekadar bertanya balasan mesej WhatsApp murid buat guru terkedu. Ni jawapan saya, zero kena laksanakan tanggungjawab itu. Okey, ni tajuk dia. Okey, ni saya baca. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac lalu turut menyebabkan sesi persekolahan di negara ini terpaksa diberhentikan buat sementara waktu. Okey, betul. Bagaimanapun proses pengajaran dan pembelajaran masih lagi dijalankan sepanjang tempoh itu secara talian. Sebab tu guru-guru kena bagi kerja dekat murid-murid dia. Tak kisahlah sekolah menengah atau sekolah rendah. Okey, terbaharu itulah kisah seorang guru bahasa Inggeris yang terkilan apabila menerima respon yang tidak diduga daripada muridnya menerusi aplikasi WhatsApp. Dalam kejadian itu, guru dari Tawau, Sabah yang mahu dikenali sebagai Yunis, 24 tahun, hanya bertanyakan soal kerja rumah kepada murid berkenaan. Lepas tu murid tu jawab, nanti saya buat sebab saya ada kerja lain. Balas murid itu ringkas. Okay, menurut Cikgu Yunis ni, dia agak sedih apabila menerima jawapan berkenaan, memandangkan dia cukup prihatin dengan aspek akademik setiap murid yang diajarnya. Sebenarnya, ni Yunis cakap, sebenarnya saya bagi tugasan tak banyak pun. Tugasan yang saya bagi adalah bentuk yang senang. Ini guru Yunis. So dia ada tunjukkan ni, when we show that we care, this is what we get in return. Ni dia tunjuk gambar ni. Sekejap lagi saya tunjuk gambar. Dia kata guru dia WhatsApp lah. Lepas tu dia tanya, siapa ni? Ya, teacher Yunis. Oh, kenapa ini dalam WhatsApp? Ada buat kerja ke kerja teacher bagi hari ni? Nanti saya buat sebab saya ada kerja lain. Teacher tu cakap, okay, I have ton of other thing to do. A little bit of respect and gratitude would be nice. Betul. Murid ni dari minggu pertama PKP dia tidak pernah hantar tugasan. Jadi penolong kanan sekolah bagi list nama. Yunis cakap, saya sebagai guru cikgu kelas tu perlu periksa. Jadi saya mesej dia, ujar kepada Mstar yang telah ujarnya kepada Mstar yang tidak terduga akan menerima jawapan saya demikian. Bercerita lanjut, Cikgu Yunis berkata dia merupakan guru lepasan bidang muzik sebenarnya, namun kini menjadi guru bahasa Inggeris di sebuah sekolah rendah di Sabah. Okey, ini kebiasaan lah. Saya rasa macam bini saya pun sebenarnya dia sebenarnya bukan guru bahasa Melayu. Dia sebenarnya basic dia guru bahasa Arab. Tapi bila sampai di sekolah dia kena buat guru bahasa Melayu juga. So kat sini guru-guru multitasking sebenarnya. Tapi kita pun tak tahu nak cakap macam mana pendidikan ni. Tapi kita harapkan benda ni dari segi guru ni bidang lompat bidang ni dah macam menjadi kebiasaan sebenarnya. Tapi multitasking ni kita harapkan biarlah macam yang logik sikit kot. Sebab dia ni kesian juga lah. Saya kesian kat guru ni sebab dia kata dia bidang muzik. Lepas tu dia jelasnya dia juga perlu berusaha keras kerana perlu belajar subjek yang bukan menjadi kepakarannya. Sebab muzik waktu terus pergi bahasa Inggeris. Kalau macam bahasa Arab ke bahasa Melayu dia bahasa-bahasa. So mungkin dia ada macam ada consequence, dia macam ada sikit lah sama kan. Macam bini saya tu, so saya macam sokong lah juga. Saya kata tak apalah, insyaAllah ada sebab apa yang kita jadi ni kan. So dia pun okey lah. Ini yang Cikgu Yunis cakap bayangkan struggle untuk ajar benda yang saya tak belajar. Saya zero kena laksanakan tanggungjawab tu. Dia Cikgu Yunis yang cakap dia zero dalam bahasa Inggeris tu. Dia kena belajar juga, dia struggle, dia kena belajar. Lepas tu dia kena ajar lagi. Pak, sedih, sangat terkilan sebab saya bukan maju dalam bahasa Inggeris. Bayangkan struggle untuk ajar benda yang saya tak belajar. Saya zero kena laksanakan tanggungjawab tu, ujarnya Cikgu Yunis tu. Menurut Cikgu Yunis lagi, bukan niatnya untuk mempersahkan hal itu, namun dia sekadar berkongsi untuk memberi tauladan kepada orang ramai sahaja. Dalam pada itu, Yunis juga
turut mengulas satu paparan skrin viral mengenai komen seorang individu yang meminta guru bujang terus bertugas di sekolah dalam tempoh PKP. Ini dia apa ni? Dia cakap please open up the school, let the children go back to school, teachers and camp in school, especially for those who with no children yet. Okay, siapa yang mak bapak dia memang tak sayang anak dia lah waktu PKP ni. Dia kena tahu COVID-19 ni bukannya jenis virus yang kau batuk demam macam tu je, lepas tu kau pergi klinik kau sihat. Dia ingat sama ke? Aduh, inilah mak bapak yang kat luar sana tu. Kalau yang tak tahu lah, bukan tak nak cakap tak kerti jaga anak ke apa, tapi sekarang ni lah waktu kau terruang bersama family, jaga anak kau, tengok perkembangan anak kau hari-hari. Kau takkan kau nak tengok waktu malam je, sebab tu kau tak nampak anak kau yang sebenarnya. Kadang-kadang ada yang ibu bapa dia tak nampak perkembangan anak dia sebenarnya sebab dia tak tahu dia anak sebenarnya, sebab dia pergi tahu pagi dah hantar anak sekolah, sampai petang dia balik kerja, malam akan sama dengan anak dah tidur. Macam tu je. So perkembangan anak yang sebenarnya satu hari tu kebanyakan diambil oleh guru-guru, dan guru-guru yang nampak sebenarnya apa anak-anak ni dibesarkan macam mana. Tak betul tak? Kena jadi macam kaunseling guru pula, kaunseling kanak-kanak dan family ni. Tak adalah. Tapi itulah, kita kena sebagai ibu bapa pun kita kena tengok anak kita. So biarlah, tak apa, tengok anak kita tu. Jangan biar betul-betul COVID-19 ni selamat dan dah habis, betul-betul habis, dah ada vaksin, barulah sekolah boleh buka. Itu pun kalau kerajaan rasa macam dah okey. Kalau tak, kita janganlah minta sekolah buka lagi. Sebab apa? Kita risaukan anak-anak kita terjejas. Bukan setakat anak je, nanti kalau dia balik, dia bawa virus, dia merebak atas sekolah tu, lepas tu dia bawa ke mak, family, semua benda ni boleh jadi balik tau. So hati-hati. So lepas tu tolong buka, ni ada orang kata tolong buka beg sekolah, biarkan murid pergi sekolah, guru boleh berkampung di sekolah, khususnya masih tiada anak, tulis individu berkenaan. Kata ni Yunis kata, biarpun dirinya masih bujang, dia juga mempunyai komitmen lain dalam kehidupan seharian. Malah katanya permintaan individu tu seolah-olah mahu memanjangkan penularan COVID-19 yang kini sedang melanda. Betul tu, saya sokong cikgu. Bagi saya kenyataan itu lawak lah. Cikgu yang bujang pun ada komitmen sendiri. Boleh je nak buat apa yang dia minta kalau nak komitmen panjangan. Ujian lagi. Pesan Yunis, agaklah pengorbanan semua guru dalam menyampaikan ilmu. Tu tahu sehingga kini posting Yunis menerima lebih 2,400 ulang kicau retweet di Twitter. Malah banyak komentar turut mengakui kehilangan respon yang diberikan murid tersebut. Betul, satu murid tu, korang sebagai murid, saya tahulah bini saya bagi kerja. Ini saya cerita bini pasal Yunis dulu. Okay, murid-murid ni kalau macam kerja yang cikgu bagi tu bukan banyak pun dan bagus untuk korang ni kan sekarang ni menuntut ilmu, waktu menuntut ilmu. So bila guru bagi kerja tu, korang kena buat. Tak perlu ambil masa yang lama pun. Kebanyakan macam sekolah, masa setengah jam, sejam, 2 jam, paling lama pun 2 jam kan, 2-3 jam. Korang buat je ke sekolah, dah siap. Kerja pun tak susah. Bila korang nak buat, korang boleh buat banyak lagi aktiviti lain kat rumah. Kalau korang nak buat, terpulang. Masa kita ada 24 jam. 24 jam guys. Lagi-lagi sebelum ni, ini yang sebelum puasa 24 jam. Kau buat apa 24 jam tu? Aduh, takkan kau main game semua? Aduh, itulah masa. Ambil lah sejam 2 jam waktu lepas Zuhur ke kan, buat kerja tu, tak ada masalah pun. Bila cikgu tanya, insya-Allah dah siap. Ni saya cerita kes saya, bini saya sendiri. Bini saya, dia cakap 31 pelajar kelas dia. Ini betul satu pelajar yang jawab 6 orang sahaja. Dan dia pun tak tahu nak buat macam mana. Tapi terpaksa dia kena update selalu. Tapi yang balas hanya 6 orang saja yang kebiasaan. Dia kata itu dia kata dia kata yang biasa, dan itu yang rajin, yang selalu rajin kat sekolah, kelas sekolah. Biasa rajin lah. Kalau yang tak rajin tu tak tahulah. Tapi itulah 31 6 orang. Mana yang selebihnya mana? Pergi buat kerja tak buat. Padahal saya tengok senang je. Lepas tu cikgu ni bukan senang tau. Dia lepas dah habis dia bagi kerja tu, dia nak kena tanda kerja korang, murid-murid ni. Lepas dia tanda, dia kena buat RPH ni dia nak kena hantar tau. Ya Allah, saya tengok bini saya tu butang kelumas. Dia tu dah, cikgu ni dia bukan, kalau yang cikgu bujang memang dia ada kerja lain juga, tapi dia nak kena buat RPH tu memang masa juga. Bila buat RPH je kena hantar. Kalau cikgu yang ada anak ni, aduh, saya sebagai anak saya seorang, bayangkan kalau 5 orang, dia nak jaga anak tu dah tak nak renggang dengan mak dia, dah lah kecil lagi kan. So bila macam tu mak dia nak buat RPH tu, perlu ambil masa
Kebiasaannya dalam 2 jam saya tengok ini saya buat, dia nak kena hantar lagi. Kalau internet tiba-tiba kalau tak okey, lagi dah pening dia. Dia nak buat pakai laptop semua, nak kena siapkan RPH, nak kena hantar, lepas tu nak kena hantar gambar semua. Sekarang ni tu lah saya doa, saya harap murid-murid di Malaysia ni janganlah jadi macam ni. Hormatilah guru-guru, tolonglah buat kerja sekolah tu, tak banyak pun, senang je. Ini untuk korang juga, ilmu ni untuk korang. Kalau korang ada ilmu, insya-Allah korang boleh berjaya. Itulah ilmu lah segala-galanya. So okay, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Guru-guru, saya respect guru-guru semua. Guru-guru Malaysia saya respect. InsyaAllah teruskan perjuangan guru-guru beri ilmu. Jangan harap ikhlas beri ilmu kepada semua pelajar-pelajar. Semoga menjadi pelajar yang berjaya dan menjadi pendidik-pendidik yang berjaya. Semoga kita semua dirahmati Allah. Okay, selamat berpuasa, selamat Ramadan, selamat bertarawih, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Azali Production.